وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وبقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat menyambung lagi bacaan dan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada fasal sembahyang di atas mayat. Kita berhenti pada muka yang 132, penggang 804. Dah. Tambih. Tambihun idza hudima. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Idza hudima turaddul hijaratu tanbihun wa idza hudima turaddul hijaratul al-mukhrajatu ila ahliha in urifu aw yukhla bainahuma wa illa famalun dha'i'un wa hukmuhu ma'rufun kama qala ba'du ashabina. Qala shaykhuna az-Zamzami idza baliya al-mayyitu wa a'rada warathatuhu 'anil hijarati jaza ad-dafnu ma'a baqaiha idza jaratil 'adatu bil i'rad 'anha kama fis sanabil. Kata pengarang rahimahullah, tambih. Ini satu peringatan. Apabila dirobohkan binaan itu, dipulangkan batu-batu yang dikeluarkan kepada ahlinya jika diketahui, atau dibiarkan di antara keduanya. Jika tidak, maka ia adalah harta yang hilang dan hukumnya dimaklumi, seperti dikatakan oleh sebahagian sahabat-sahabat kita, yakni ulama mazhab Syafi'i. Kata Syekh kami Zamzami, apabila repuk mayat itu dan berpaling waris-warisnya dari batu-batu itu, harus mengkebumikan mayat serta kekalnya apabila berlaku adat dengan berpaling darinya, seperti mana pada masalah tangkai gandum. Jadi ini rentetan daripada masalah sebelum ini, iaitu membuat binaan di atas kubur. Jadi hukumnya, kalau tanah tersebut tanah wakaf atau tanah musabbal yang mana bukan milik sesiapa khusus, tapi ditasbilkan tuang asal tu jadikannya musabbalah, maknanya siapa boleh tanam, siapa-siapa saja boleh tanam. Maka di situ haram membuat binaan kekal ataupun binaan menyebabkan menukarkan orang lain untuk tanam. Hak seseorang untuk tanam ialah pada bahagian liang kubur bahagian tu sahaja. Jadi sebab bila buat binaan kekal, dia akan menghalang menukarkan orang lain tanam. Jadi tak boleh. Adapun kalau tanah sendiri milik dia, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ulama mengecualikan pada masalah
makam atau kubur para nabi, para wali dan orang soleh yang didatang orang qasad tujuan untuk menziarahinya. Maka itu dibolehkanlah binaan. Tujuan apa? Tujuan supaya mudah untuk diziarahi. Sebagaimana makam-makam para ulama, para wali, para sahabat, para nabi, nampak? Dijaga dan dibuat dengan selesa supaya memudahkan orang ziarah. Okey. Itu dibenarkan dan itu berlaku sejak zaman berzaman di kalangan para ulama kita. Mereka tidak mengingkari. Yang ada nukilan daripada Izzuddin Ibn Abdissalam dan para ulama lain ialah pada masalah binaan yang bukan daripada golongan-golongan tersebut yang dibuat pada tanah wakaf dan seumpamanya. Okay. Maka timbul isu, katakanlah orang buat binaan juga. Ialah manusia ni kadang-kadang dia tak tahu hukum, tak belajar, ada kuliah tak mari contohnya, ada pengajian tak hadir, padahal fardu ain nak mati. Jadi anak beranak tanam buat binaan. Jadi binaan tersebut melibatkan barang-barang, batu, apa lagi? Mama, dak. Barang-barang, bahan-bahan binaan tu. Apa nak buat? Pada masalah orang buat binaan atas tanah yang tak sepatutnya dia buat binaan. Ini masalah dia. Okey, kata dia tambihun. Ini satu peringatan. Wa idza hudima, apabila dirobohkan. Katakanlah orang buat binaan, makna kerajaan ataupun pihak nazir yang menjaga tempat tersebut, dia berhak runtuhkan binaan. Nampak tak? Orang buat binaan atas tanah wakaf atau tanah musabbat tak berhak buat. Jadi berhak dialihkan, dia runtuhkan binaan. Ataupun dia nak tanam mayat lain, maka binaan itu batu-batu, mama dan seumpamanya yang dia dibuat binaan tu macam mana? Wa idza hudima, apabila dirobohkan, turaddul hijaratul mukhrajatu ila ahliha, maka dikembalikan batu-batu yang dikeluarkan itu kepada ahli keluarganya. In urifu, kalau benar. Tengok nama. Ni siapa tuan punya kubur ni, anak beranak dia ni ayah dia meninggal. Jadi ambil batu mama dan seumpama yang telah dirobohkan tadi, pulang balik ke tuan dia. Sebab tu harta waris kan, waris buat tu. Dipulangkan kepada ahli dia jika dikenali. Au yukhla bainahuma, ataupun dibiarkan. Makna tinggal situ lah. Tinggal situ. Makna tuan dia nak diambil. Adapun hak pemerintah ataupun nazir bagi tanah itu, dia berhak rubuhkan atau musnahkan mana-mana binaan yang menghalang untuk ditanam mayat-mayat lain. Habis buat gitu baloh baloh sekapung baloh. Awak ni mari panggil awak ni baloh awak. Jadi maknanya bincang molek macam mana nak buat ni. Kalau ikutnya, batu bila dirobohkan dipulangkan kepada ahli keluarga atau dibiarkan. Yukhla bainahuma, dibiarkan di antara keduanya. Makna ahli keluarga dan juga batu tu biarlah situ. Dia nak mari ambil. Kalau dah, biar gitu. Wa illa, jika tidak, famalun dha'i'un. Jika tidak, maka dia dikira harta yang dha'i', harta yang tak ada tuang. Tuangnya tidak dikenali. Dha'i ini makna harta yang tidak diketahui tuang dia. Nampak? Harta hilang lah. Dia tak tahu, tuang tak tahu, ahli keluarga tak tahu. Maka bila begitu, fa hukmuhu ma'rufun, hukumnya ma'ruf. Ma'ruf makna apa? Hukum amwal dha'i'ah, harta-harta yang tidak bertuang ni dalam negara Islam, maka dia akan dikembalikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal ada hak lah. Jadi kalau tak ada orang ngaku, mari Baitul Mal, Maidan mari jual. Siapa nak beli batu-batu ni, nak beli mama mahal ni, contoh dah. Diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau ada Baitul Mal yang terurus. Kalau tidak, makna wakil
orang-orang situ yang mana adil, dia boleh jual dan gunakan duit untuk maslahah orang Islam. Okey. Wa hukmuhu ma'ruf, itu maksud ma'ruf tu, maknanya dikembalikan kepada Baitul Mal jika Baitul Mal itu adil, ataupun diserahkan kepada orang-orang soleh untuk diuruskan kepada maslahah umat Islam. Kama qalahu ba'du ashabina, sebagaimana berkata sebahagian daripada ashab asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i lah. Dia kata gitu. Okey. Kemudian kata dia, wa qala syaikhuna Az-Zamzami, kata guru kami Syekh Az-Zamzami, idza baliyal mayitu, apabila mayat telah repuk, wa a'rada warathatuhu 'anil hijarah, lalu enggan ahli warisnya daripada batu. Mayat repuk, nak tanam mayat lain. Ada. Kalau ada kawasan lain mungkin tidak ada masalah. Ni kawasan mungkin tidak luas, sempit. Jadi bila mayat repuk, perlu gali balik nak tanam mayat baru. Jadi orang hak sebelum tu buat binaan. Bila buat binaan, terpaksa bokor baliklah. Terpaksa bokor, pecahkan balik binaan tu, keluarkan binaan tu untuk gali dan tanam mayat lain. Tiba-tiba bila dah tanam mayat tu, batu milik siapa tadi? Binaan tu milik ahli keluarga. Tiba-tiba ahli keluarga a'rada warathatuhu 'anil hijarah, berpaling, enggan ahli waris untuk terima batu tu. Tak ambuh nak benda. Tak. Nak benda batu. Walaupun comel nak tak rumah hak kikang, beratu kan. Contohlah. Jadi tak ambuh. Ahli keluarga tak ambuh. Jazad dafnu ma'a baqaiha, maka boleh tanam bersama adanya tinggalan tadi, boleh tanam. Biarlah tanam dengan ma'a baqaiha, bersama tinggalan-tinggalan batu tadi, tanam je. Idza jaratil 'adatu bil i'radi anha, apabila berlaku adat dengan berpaling daripadanya. Makna jika ada orang bila binaan itu roboh, ahli keluarga dah ambil dah, orang biar je. Kalau adatnya begitu, maka boleh tanam je lah dengan batu-batu ke, ataupun ada siapa-siapa buat letak kat lain, ikutlah. Jika berlaku adat, orang tak kisah dah, ahli keluarga takkan ambil balik dah. Kama fis sanabili, sebagaimana pada tangkai-tangkai gandum. Mana? Orang buat, kalau kita ni padi lah, padi atau gandum, orang ambil apa? Padi itulah. Padi, lepas tu jerami tu orang buang. Boleh ambil tak jerami tu? Pada adat jerami tu tuang buat sawah tak kisah tak. Siapa nak ambil lah. Maka bila begitu kita boleh ambil. Apa tak? Kita boleh ambil lah. Jadi dia kiaskan sebagaimana pada masalah sanabil. Batang padi, jerami, gandum. Kalau gandum samalah, padi pun. Jadi orang bila dah keluarkan padi tu, dia akan biar jerami dia begitu. Orang lain boleh ambil tak? Pada hak tuang dia. Kalau pada adat tuan dia tak ambil, tuan dia mujur pula orang tu ambil. Mujur pula orang tu ambil. Tak apa. Habis. Okay. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa kuriha wat'un alaihi, ay ala qabri muslimin walau muhaddaran, walau muhdaran. Itu benda tulis muhdaran qabla bala'in illa li daruratin ka'an lam yasil li qabri mayyitihi bidunihi wa kadha mimma yuridu ziyaratahu walau ghaira qaribin. Dimakruhkan memijak di atasnya, iaitu atas kubur orang Islam, walaupun yang halal dibunuh, sebelum hancurnya, melainkan kerana darurat. Seperti seorang itu tidak boleh sampai ke kubur mayatnya tanpa pijak tadi. Begitu juga kubur yang dia hendak ziarahinya, walau bukan kerabatnya. Okey, masalah pijak atas kubur ni. Masalah pijak atas kubur. Kata dia,
Wa kuriha wat'un alaihi, hukumnya makruh pijak di atas kubur. Dan berjalan samalah, dia pijak bila jalan sama ya, lagilah. Ai ala qabri muslimin, di atas kubur orang Islam. Makna di situ kubur orang kafir tak makruh. Kubur orang kafir, kubur orang jalan atas dia tak makruh lah. Orang makruh ni kubur orang Islam. Walau muhdaran, walaupun orang Islam itu muhdaran. Muhdaran ni darahnya dia halal darah. Halal darah dengan sebab apa? Dengan sebab tinggal sembahyang ataupun penzina muhsan yang dikenakan hukum had. Tapi orang ini orang masih Islam. Dia muhdarah ni ada juga murtad. Murtad dia kira kafir dah. Mana orang tu tidak dianggap mulia dah lah. Adapun orang yang tinggal sembahyang ni dalam hukum Islam, kalau disuruh dia enggan juga, maka boleh dihukumkan bunuh. Ataupun orang yang zina, penzina muhsan, nikah dalam zina, bila sabit hukum, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Maka orang ini dipanggil muhdarud dam, orang yang darahnya itu tidak terpelihara, sebab dia kena di atasnya hukuman hudud bunuh. Maka orang ni mati dalam keadaan Islam lah. Sebab kedua ni hukuman bunuh tu kerana hukuman hudud, bukan kerana kufur. Bila begitu, boleh pijak tak? Tak boleh pijak selagi mana di Islam. Walaupun Islam yang diarahnya halal kerana sebab melakukan sesuatu jenayah, maka hukumnya makruh juga pijak. Itu dia kata ghayah tu. Walau muhdaran, walaupun orang itu darahnya tidak terpelihara, tak boleh pijak qabla bala'in, sebelum repuk mayat. Mana kubur baru. Berapa lama nak repuk lah? Tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? Tak tahu. Tak ada tanya orang gali kubur. Cikgu? Tahu ke? Doktor. Tanya doktor. Dia lah ingat kan? Tahu? Macam mana? Tak tahu kat tu lah tanya. Orang biasa gali dah berapa lama? Berapa lama perlu masa untuk dia repuk tu? Jadi selagi mana ada mayat, makruh hukumnya pijak. Sebelum dia qabla bala'in, sebelum dia repuk, illa li daruratin, kecuali kerana darurah, kerana ada sebab, ada darurah, tujuan yang perlulah. Contoh, ini contoh bagi darurah. Ka'an lam yasil li qabri mayyitihi bidunihi, seumpama tidak akan sampai ke kubur mayatnya kecuali dengan pijak. Kubur rapat-rapat, nak lalu, nak lik nak lik tak boleh. Nampak tak? Tak boleh nak lik. Kalau lik sini, pergi sini tak boleh. Jadi paksa pijak. Bila itu tak apa. Lagi mana ada jalan, jangan pijak. Nampak tak? Lagi mana ada jalan, maka hukumnya makruh untuk pijak. Wa kadza ma yuridu, maka man wa kadza ma yuridu ziyaratahu. Ma ni kena kepada kubur lah. Ma yuridu ziyaratahu ay aqbru alladhi yuridu ziyaratahu, kubur yang dia ingin ziarah. Nampak tak? Walau ghaira qaribin, walaupun orang yang ziarah itu lain daripada ahli keluarga. Walau kana al-mayyitu ghaira qaribin, walaupun mayat yang nak ziarah itu, kubur yang nak ziarah itu bukan ahli keluarga dia. Contoh orang nak ziarah orang alim ataupun orang soleh ataupun siapa-siapalah, orang lain yang tak kenal, pahlawan ke, kubur siapa. Jadi nak sampai situ perlu lalu kubur-kubur lain yang mana tak ada jalan, terpaksa pijak. Ketika itu tak apalah, itu dikira tidak ada masalah. Hukumnya tak makruh. Habis. Kemudian katanya wajazmu syarhi muslimin,
ka'akharina bihurmatil qu'udi alaihi wal waq'i li khabarin fihi yarudduhu anna al murada bil julusi alaihi julusuhu li qada'il hajati kama bayyanathu riwayatun ukhra. Jazam syarah Muslim seperti ramai selainnya dengan haram duduk di atas kubur dan memijaknya kerana khabar, kerana ada hadis padanya, ditolak oleh bahawa yang dikehendaki dengan duduk di atasnya adalah duduk seseorang untuk mengqada hajat, seperti mana yang diterangkan oleh satu riwayat yang lain. Ini menarik. Bagaimana kita tengok bagaimana manhaj istinbat hukum berlaku apabila mana? Apabila kita melihat kepada hadis, satu hadis mata-mata ataupun kepada banyak hadis. Ini perlu kepada ulama yang menerangkan dan menguraikan. Okey, tengok sini. Di sisi tengok pengarang kita kata wajazmu syarhi muslimin. Jazmu jadi mubtada. Penjazaman keputusan yang dibuat oleh syarah Muslim, iaitu Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Imam Nawawi dalam syarah Muslim ka'akharina, seperti ulama-ulama lain, dia menjazamkan, dia memutuskan bihurmatil qu'udi alaihi wal wat'i, dengan haram duduk dan haram pijak. Tadi kita kata pijak hukumnya makruh. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan haram. Okay. Imam Nawawi berdasarkan hadis larangan. Nabi SAW sebut la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Bahawa seseorang tu duduk atas bara api lalu terbakar kain dia sehingga kena kepada kulitnya, lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Makna hadis ni ada ancaman. Maka zahir daripada hadis ni takkan perbuatan duduk atas kubur, pijak atas kubur tu, itu dilarang, hukumnya haram berdasarkan larangan itu. Maka sebab itu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dia kata haram duduk dan pijak di atas kubur. Jazmu syarhi muslimin bihurmatil qu'udi alaihi wal wat'i, berdasarkan li khabarin fihi, kerana ada khabar, kerana ada hadis bagaimana kita baca tadi. Hadis yang mengatakan kalau orang tu duduk atas bara api lebih molek daripada duduk atas kubur. Makna itu benda berat tu. Jazmu itu yarudduhu, pandangan pendapat Imam Nawawi itu ditolak. Ditolak oleh annal murada, bahawa yang dimaksudkan bil julusi alai, dengan duduk atas kubur itu, julusuhu liqada'il hajat, duduk kerana nak buang air. Nampak? Maksud dalam hadis yang kata duduk itu, larangan duduk tu, larangan duduk untuk buang air. Zaman dulu tandah tak ada, tandah asing ni kan. Kalau duduk patah, tandah dia patah. Orang duduk sungai, ke sungai lah pergi ni. Apa tak? Kalau tak ada, carilah kawasan-kawasan luruk ke mana. Ada. Kalau duduk kat kubur, apa tak? Kubur-kubur semua. Nah, dia buang air situ boleh jadi. Jadi apa nama ni, larangan yang disebut dalam hadis duduk tu maksudnya duduk untuk qada hajat. Duduk untuk qada hajat. Jadi Imam Muslim yang sebut duduk dan pijak itu hukumnya haram, berdasarkan zahir itu dengan masalah duduk saja, itu ditolak oleh apa? Oleh bahawa maksud daripada duduk ialah duduk untuk qada hajat, kama bayyanathu riwayatun ukhra, sebagaimana diterangkan oleh riwayat lain dah. Yang nak tolak pandangan keumuman tadi apa dia? Hadis juga. Hadis juga apa dia? Man jalasa ala qabrin yabulu alaihi aw yataghawwat, barang siapa yang duduk atas kubur yang buang air kecil atau buang air besar. Jadi ulama
ahli fiqh kita, utamanya pengarang kita dalam masalah ni dibawa pandangan Imam Muslim. Sebab tu kita fiqh sepatutnya ambil hukum daripada kitab fiqh lah. Ambil hukum daripada kitab fiqh. Kita tak nafikan kitab hadis itu dia sumber dia. Tetapi kadang-kadang bila membahaskan satu hadis, maka pensyarah menerangkan berdasarkan konteks hadis tersebut. Kecuali lah kalau ada setengahnya macam Imam Nawawi faqih juga. Dia faqih juga, mungkin ikhtiar dia ketika itu. Tapi dari segi susunan kitab Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim duduk ke dia. Didahulukan kitab Tahqiq Imam Nawawi, kitab apa lagi, Majmu' Imam Nawawi, Raudhah, Minhaj. Jadi dari segi darjat susunan pandangan Imam Nawawi itu, ada kitab lain yang lebih diutamakan pada penisbahan fatwa kepada mazhab Syafi'i. Okey, nampak? Jadi kan itulah hadis ni kalau boleh kepada bukan orang faqih, dia akan jadi keliru. Nak mana hadis ni kata haram? Sabar dulu. Kenapa tak sabar dulu? Hadis tu kata haram. Hadis lain menerangkan maksud haram tu pada konteks, pada makna tertentu. Nampak? Jadi itu nak belajar daripada sumber dia. Fiqh dia kena fiqh. Tasawuf kita tasawuf, akidah kita akidah. Ni semua perkara nak belajar daripada Quran hadis kata. Nampak tak? Kalau orang mengajar tu memang mahir tak apa. Ini orang mengajar pun bahasa Arab pun dengan langgar. Kita belajar Quran, kita belajar hadis, cukup dah kita faham fiqh, akidah, tasawuf tu. Betul lah kalau kamu tu mustahil. Kalau tak siapa mustahil saja, tak ada benda lah. Nampak tak? Okey. Mana tadi? Dia kata jadi hadis yang kata haram tu apabila buang air. Adapun pada asalnya hukumnya makruh. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wanu bisyara. Wanu bisya. Betul? Wanu bisya wujuban qabru man dufina bila taharatin li ghuslin aw tayammumin. Na'am in taghayyara walau bi natanin haruma wa li ajli ma li ghairihi ka'an dufina fi thawbin mawsubin aw ardin mawsubatin in talaba ma al-maliku wa wujida ma yukaffanu aw yudfanu fihi wa illa lam yajuz an-nabshu aw saqata fihi mutamawwalin wa illam yatlubhu malikuhu la litakfini in dufina bila kafanin wa la lis-salati ba'da ihalati turabi alaihi. Dibongkar atas jalan wajib kubur orang yang ditanam tanpa taharah. Orang tu ditanam tanpa taharah, tak mandi lagi. Untuk mandi atau tayamum. Naam. Naam ni bukan NGO Naam ni namun. Jika ia berubah walau dengan bau busuk, haram hukum balik. Dan kerana harta orang lain, seperti bahawa dia ditanam pada kain yang dirampas atau bumi yang dirampas, jika pemiliknya menuntut dan didapati apa yang dibuat kafan atau ditanam padanya. Jika tidak harus bongkar itu atau gugur padanya suatu yang dikira harta, sekalipun pemiliknya tidak menuntutnya. Tidak untuk mengkafankannya jika dia ditanam tanpa kafan, dan tidak untuk semayang selepas ditimbungkan tanah. Ditimbungkan. Bahasa timbung kasar timbung ditimbungkan tanah atasnya. Okey, ini masalah kalau lepas tanam ada benda lain yang tinggal. Tinggal headset. Tak ada tinggal headset tu. Tinggal benda. Tinggal cicing. Cicing jarang anggap tu. Apa lagi? Ikutlah kalau ada barang-barang yang tertinggal masa lepas tanam.
Tengok dia kata, wa nubisha wujuban qabru man dufina bila taharatin. Dan dibongkar, hukumnya wajib, bongkar tu wajib, kubur orang yang ditanam tanpa taharah. Mayat-mayat tu tanah, lepas tanam baru ingat, lah dak mandi lagi. Dak mandi lagi. Apa tak? Jadi hukumnya ke mana? Kena gali balik ya. Kena gali balik. Tujuan apa dibongkar? Li ghuslin, untuk dimandikan. Au tayammumin, atau untuk ditayamumkan kalau tidak ada air ataupun mayat tu tak ada kena air. Jadi ini dikira apa? Tidakkah dikira kita kata mencerobohi kemuliaan mayat? Tak, dikira sebagai kita nak memuliakan mayat. Sebab proses pembersihan mayat ni proses memuliakan mayat. Nampak tak? Jadi dikira untuk tujuan lihurmatil mayyit, untuk menjaga kehormatan mayat dengan cara dia dimandikan. Jadi seperti tujuan tidak taharah ni boleh gali balik untuk mandi. Okey. Hukumnya begitu. Naam. Tetapi naam dengan makna istidrak, tetapi. Namun in taghayyara, kalau dah berubah dah mayat, walau binatanin, walaupun dengan bau saja. Berubah dengan bau saja, bau dah tak boleh buka, tengah-tengah kali bau kuat dah. Ya. Harum, hukumnya haram. Hukumnya tak payah gali. Nampak tak? Okey. Itu satu. Itu gali kerana nak mandi, satu. Yang seterusnya wali ajli mali ghairin, digali balik kerana ada harta orang lain. Ka'an dufina fi thawbin mawsu', seumpama ditanam pada kain yang dirampas. Dia beli dah siap kain kapal. Kain kapal ni curi. Contoh je ni, ulama buat contoh. Ikutlah orang lain pun, kapal ke apa ke, kain kapal ataupun kain yang dipakai masa oleh mayat itu bukan milik dia, milik orang. Milik orang. Maka tuang ni minta balik. Tuang ni minta balik. Ni dia curi kain kapal saya ni. Sebab kain kapal ni bawa Mekah contohnya. Leset di Kaabah contohnya. Jadi berebut kawan ni curi hak dia. Jadi bukuh dia, bila bukuh tuang minta, bukan hak dia.